Dia terhubung kepala dia, badan dia dengan selimut tu sambil dia peluk lutut tu. Tiba-tiba dia boleh rasa macam selimut tu diangkat daripada bawah. Diangkat, lepas tu muka engkau yang sebelah tu boleh jenguk dan tanya aku, sekarang kau dah percaya? Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, hari ni kita dah episod ke-7 dah. 7 Ini dah sampai 7 ni. Dia dah level-level OG ni. Betul. Bukan senang nak sampai tahap ni. Maksudnya itu permintaan ramai. Okay, jadi kepada korang yang belum mengenali, boleh tengok episod sebelum ni. Kita dah masuk episod yang ke-7 ni. Jadi sesi perkenalan tu better kau dengar yang part 1. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana belum follow our social media, bolehlah tekan kita punya link Instagram dengan TikTok ni, follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang mungkin juga nak berkongsi macam caller lain, dekat mana, tekan link WhatsApp di bawah. Bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam korang tahu dah kenal dah, dan dah episod korang kenal. Tapi hari ni kita nak bertanya khabar lah. Dah episod ke-7 kan. Assalamualaikum Yana, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Alhamdulillah. Syuk dengan Hafiz sihat? Alhamdulillah Sihat. Yana, dah episod ke-7 dah ni. Banyak betul cerita Yana. Ramai komen banyak betul cerita ni. Alhamdulillah lah, pengalaman tu ada je kan. So setakat ni selagi saya boleh berkongsi, saya kongsi. Rezeki lah kan. Jadi macam sebelum ni lah Hafiz, aku paling minat lah kan. Paling minat kalau cerita yang dekat PLKN. Pasal dia dekat dengan kita. Betul. Dah dekat-dekat dah tu. Kan. Okay Kak, untuk hari ni, malam ni, kisah apa, berkenaan dengan apa? Masa belajar ke ataupun dekat rumah peninggalan ke, macam mana? Dia ada dua side cerita yang berbeza. Tapi yang pertama saya nak share macam cerita di hostel tempat kita belajar. Asrama sekolah? Bukan, dia macam tempat belajar sesi pengajian tinggi lah. Okay. So kalau saya nak bagi tajuk tu, dia padah bercakap besar. Macam tu. Okey, baik. Okey, jadi kita selalu dengar asrama sekolah ke seram kan. APT ni pun sebenarnya seram. Betul. Kan antaranya tempat APT ni lama banyak yang aku dengar lah, yang keras-keras ni. Aku rasa semua lah kan. Tempat engkau dulu keras, tempat aku keras. Lah. Betul. Jadi certain tu mungkin lah kadang-kadang kita tak tahu tempat dia tu sebenarnya ada cerita juga. Jadi kita nak dengarkan cerita daripada Yana. Mungkin tempat Yana belajar dulu ni ada ceritanya. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan cerita yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni saya kongsikan daripada tempat belajar saya lah, sewaktu di Pantai Timur. Okay, sebelum ni saya pernah share yang tentang latahan Pontianak tu. Lepas tu yang satu ni pula, dia macam ni, standard lah kalau kita dah belajar kan dekat tempat-tempat macam tu, kita suka bercerita tentang legenda. Legenda hantu lokal, legenda hantu hostel ni. Ya, lepas tu kita ada bercerita sesama sendiri. Adalah seorang housemate saya ni, okay, yang dia tak pernah kata dalam hidup dia, aku tak pernah lah nampak hantu ni, ya je korang ni.
Macam tu lah. Sebab bila dah jadi macam yang saya pernah cerita di part berapa hari tu part 5 tak silap saya, tentang rakan pontianak tu, kami bercerita semula. Jadinya dia jadi macam dia paling tak puas hati dengan saya lah. Sebab kenapa saya yang nampak, kenapa saya yang kena lalui, kenapa tak semua orang yang nampak benda tu. Jadi dia banyak point pada saya. Jadinya saya cakap pada dia, kadang-kadang benda ni kalau kita tak percaya, kita akan rasa bongkak, kita akan rasa macam takabur. So hati-hati dengan apa yang kita cakap. Kadang-kadang benda tu boleh balik pada kita. Saya cakap macam tu. So dia lebih kepada macam okay, tak apalah, aku memang tak percaya. Okay, tak percaya, suka hati. Jadinya benda ni mungkin tak berlaku pada saya, tapi yang menyeramkannya sebab dia melibatkan dan menyerupai saya. Okay. So bila dah hujung-hujung Sam, beberapa bulan selepas kita orang bercerita pasal benda-benda tu, kita selalunya student akan busy dengan assignment kan. So kadang-kadang ada roommate kita ataupun housemate kita akan tidur rumah classmate diorang untuk buat assignment dan sebagainya. Okay, waktu itu dekat rumah, bilik dia ni bersebelahan dengan bilik saya lah. Dia punya roommate bermalam di rumah classmate mereka. So dia untuk dia pula, siapa saya nak bagi nama, Siti lah. Si Siti ni classmate dia yang datang rumah kita orang. So macam lepas dia orang dah siap buat assignment semua, dia orang tak decide untuk tidur dekat rumah lah, dia orang nak balik. Nak jadikan cerita, si Siti ni tidur seorang dalam bilik dia. Okay, waktu tu semua orang penat. Semua orang memang tengah bertungku lumus. Ada yang tidur pun sampai pukul 1-2 pagi. Biasalah tu kalau dah jadi student. Kemudian dia pukul 2:30 pagi kot, saya ingat lagi, semua orang dah settle down nak tidur. Okay, so Siti seorang-seorang dalam bilik dia, saya tinggal 2 orang. Bilik master bedroom kita orang kosong tak silap, sebab ada 3 bilik. So dalam rumah waktu tu ada 3 orang je tak silap saya. Lepas tu pukul 3:30 ke 4 pagi, saya dengan roommate saya tersedar kerana dengar bunyi jeritan daripada bilik sebelah. Kita dengar CCTV ni menjerit, macam mengacau-gacau macam tu. Kita orang keluar dari bilik, ketuk bertubi-tubi pintu bilik dia, tapi apa benda yang kita orang boleh dengar adalah dia macam, pergi kau dari sini, pergi macam tu. Tolong aku, tolong, macam pergi dari sini, aku tak tengok muka kau. Saya macam tu lah, saya dengan roommate saya ni, apa benda ni kan, bergaduh dengan roommate dia ke? Sebab yang kita orang tahu kita orang bertiga je dalam rumah ni. Lama-lama dia punya jeritan tu jadi satu jeritan yang macam terkena rasukan tau. Macam tadi tu mula-mula macam kita ingat dia meracau ke, macam mengigau ke. So kita orang usaha sampai cuba buka pintu tu. Pintu tu tak kunci sebenarnya, tapi dia jadi susah nak buka tu, macam kedap. Lepas tu kita orang cuba tolak pintu, cuba pusing pintu tu, sampai macam tiba-tiba ada satu macam pressure atau tekanan daripada dalam yang menarik pintu tu. So kita orang pun macam termasuk ke dalam macam tu. Lepas tu saya nampak roommate, housemate saya ni, yang CCTV tu tadi, dia dah mencangkung, dia peluk, dia bukan cangkung, dia peluk lutut dia tu sambil menggoyang-goyangkan badan dia di atas katil. Okay, dia macam aku tak percaya, dia cakap macam tu. Lepas kita buka lampu dan macam, Siti, kau ni kenapa? Mata dia ni dah macam melilau-lilau, tengok atas, tengok bawah. Dia tak tengok kita orang, dia tak fokus pada kita orang. Jadinya kita orang kata ini bukan biasa-biasa dah ni kan. Sebab dia keep on macam buai-buaikan badan dia sambil cakap yang aku tetap tak percaya. Saya macam, apa benda ni? Kita confused. Saya kata tak boleh ni, kita kena panggil warden. Pukul berapa yang waktu tu tak ingat lah, pagi buta. Kita orang kawan saya yang seorang tu tinggal dengan dia, saya pergi panggil warden untuk masuk dalam kita orang punya ni lah rumah untuk tolong tengokkan dia. So warden ni kata, dia ni kena panggil orang yang boleh ubat ni. Sebab kita kan dorm perempuan kan, macam tu, macam hotel perempuan, macam tak sedap lah
nak panggil lelaki masuk dalam rumah perempuan ni. Jadinya kita orang decide untuk call family dia. Kebetulan pula dia ni memang orang-orang Pantai Timur situ je. Jadi kalau family dia nak datang pun senang nak ambil dia. Jadi sekonyong-konyongnya kita orang tak nak benda tu serius, cepat-cepat call family. So ayah dengan abang dia, tak silap saya, yang datang untuk ambil dia. Okay. Cerita tu berakhir di situ dengan kita orang penuh dengan tanda tanya. Sebenarnya apa yang jadi? Apa yang dia nampak? Okey, 2-3 hari selepas tu dia pun pulang semula ke rumah. Dan benda pertama selepas dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia terus pergi jumpa saya. Dia cakap, Yana, aku nak minta maaf. Lepas tu saya macam, apa pasal? Kenapa minta maaf dengan aku? Tak adalah, aku minta maaf lah sebab mungkin ada benda yang aku cakap yang aku terlepas, buatkan aku kena apa yang aku kena hari tu. Lepas tu kita orang pun macam, apa sebenarnya yang kau kena? Cuba cerita. Kenapa minta maaf dengan aku? Saya pun macam suspend lah kan. Apa yang aku buat? Kenapa minta maaf dengan saya? Sebab benda yang mungkin kita bertikam mulut tu, benda dah lama pasal benda-benda mistik ni. Lepas tu dia kata macam ni, sebenarnya malam tu lepas semua orang dah tidur, aku kan tidur seorang dalam bilik. Okey. Lepas tu kita macam biasalah scroll telefon dulu sebagainya sebelum nak lelap. Dia kata dia punya katil ni jenis yang kalau dia baring, dia boleh, kepala dia ni sama, apa ni orang kata, selaras dengan pintu tu. So kalau dia teling memang dia boleh nampak tingkap dekat pintu tu lah. Okay. So dia kata lampu yang kita buka waktu tu lampu bilik air je. So sama-sama, kalau ada bayang pun sama-sama. Dia kata dia nampak ada satu susuk yang macam berjalan melalui pintu, macam sekali imbas macam tu. Tapi dia ingatkan salah seorang daripada kita orang, sebab dia pergi tandas kot, macam tu lah dalam fikiran dia. Tapi dia nampak lagi sekali benda tu lalu, dan dia nampak lagi sekali benda tu lalu, macam 3 kali, macam berpusing-pusing mencari sesuatu. Kemudian dia dengar bunyi ketukan, macam ketuk pintu tu. Lepas tu mula-mula dia senyap sebab dia nak detect lah kalau kita ketuk pintu, Siti buka, aku ni, kan kita cakap macam tu kan. So dia nak tunggu ada orang respon lepas ketuk tu, tak ada. Lepas tu mula-mula lepas tu benda tu ketuk lagi. Lepas tu ketuk lagi, lama-lama ketuk macam makin kuat. Lepas tu Siti ni macam, siapa tu? Siapa tu? Aku ni, orang sebelah. Orang sebelah? Siapa? Akulah orang sebelah. Lepas tu orang sebelah dalam kepala dia, orang sebelah tu bilik sebelah. Dan suara tu memang sebiji macam suara kau. Tapi aku tak tahu kenapa, macam aku ni Yana, kau tak cakap macam tu, kau kata kau orang sebelah. So aku macam, apa pasal pula dia ni? Kau nak apa? Bukalah pintu ni. Siti, bukalah pintu. Kau nak apa Yana ni? Dah malam aku nak tidur lah, macam tu kan. Tolonglah aku buka pintu sekejap je. Aku ni orang sebelah. Dia cakap lagi macam tu. Lepas tu Siti kata aku memang dah annoying dah. Aku kata benda lah Yana, nak apa sih? Aku buka pintu, aku buka sikit je lah. So aku nampak muka kau Yana, sosok badan kau, tapi sebelah sahaja. Bila dia kata yang aku ni orang sebelah, memang dia sebelah sahaja. Dia ada separuh muka, separuh tangan dan separuh kaki. Separuh lagi tak ada. Okay. Lepas tu aku terus tutup pintu. Lepas tu aku menjerit-jerit, aku tak percaya. Aku pergi dari sini macam tu. Macam benda tu menghantui dia. Lepas dia dah tutup pintu tu, dia ingat benda tu berakhir di situ. Dan dia waktu dia duduk tu terlekuk, dia kata dia duduk peluk lutut tu kan. Dia tutup muka dia dengan selimut tau. Dia tutup muka dia dengan selimut. Dia macam dah bernafas dah kuat apa semua, dia kata macam tu. Tanpa aku sedari anak, selimut aku tu macam dikuak tau daripada bawah.
Dia kuat daripada bawah. Dia macam dia kan dia kata double decker tapi dia kata bawah tau. Okey. So dia selubung kepala dia, badan dia dengan selimut tu sambil dia peluk lutut tu. Tiba-tiba dia boleh rasa macam selimut tu diangkat daripada bawah. Diangkat, lepas tu muka engkau yang sebelah tu boleh jenguk dan tanya aku, sekarang kau dah percaya? Mampus. Daripada tu aku menjerit dan aku dah tak ingat apa benda yang aku buat, apa benda yang aku cakap. Lepas tu saya dengan roommate saya yang seorang lagi yang ada waktu kejadian tu berpandang sama sendirilah. Kita orang cuba buka pintu, agak macam tak boleh waktu tu. Dan bila kita buka, engkau dah tak ada selimut. Lepas tu kata, aku ingat aku pakai selimut, aku tak tahu apa dah jadi lepas tu, dia cakap. Lepas tu dia kata, aku perasan, aku dengan si A ni perasan kau cakap kau tak percaya, aku tak percaya. Sebenarnya benda tu dah tunjukkan diri dia dekat aku. Sebab sewaktu kita orang bercerita waktu malam tentang legenda hantu tu, salah satu legenda yang kita orang cerita adalah hantu sebelah. So dia macam merepek lah benda-benda macam ni ada pula. Kalau sebelah je macam mana nak jalan, dia lompat-lompat. Lepas tu dia macam ejek-ejek. Dia ejek-ejek dan dia point pada waktu sama, dia point saya pula cakap sebab engkau lah benda-benda mistik ni apa semua jadi semua. So dia kata lepas dia balik meracau tu, family dia bawa tu, dia berubat. Lepas tu mungkin orang berubat tu cakap apa sahaja yang kita buat, cakap kalau boleh sempat minta maaf, pergi minta maaf. Takut yelah kita tak tahu benda tu mungkin lalu dia terdengar, dia menyerupai ke apa kan. Tu dia kata aku dalam niat aku lepas aku dah okey je, memang aku nak minta maaf dengan kau terus. Macam tu. Lepas tu saya macam saya okey je, cumanya lepas ni apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat tu kalau boleh berpada-pada. Tak percaya pun jangan terlalu bongkak, sombong. Sebab nanti kita juga yang kena. So walaupun saya risau juga, saya tanya ayah saya apa semua, ayah saya kata benda tu hanya menggunakan saya sebagai medium untuk menakut-nakutkan kawan saya tu. Bukannya ada kena dengan saya tak ada kuasa nak menyihir orang ke apa semua. Lillahi ta'ala, memang tak ada niat pun. Tak ada rasa macam tu. Cumanya mungkin itu bahagian kawan saya lah untuk pertama kalinya dia melalui perkara mistik. Itulah cerita yang pertama. Gila cerita ni. Plot twist dia tu. Dan banyak benda yang kita belajar dalam cerita ni. Satu, jangan cakap besar lah. Betul. Secara totally kita nampak gambaran tu, jangan cakap besar, satu. Okay, yang kedua, bagaimana benda ni cuba menyerupai Yana. Aku boleh cakap benda ni cuba macam yelah, benda ni boleh jadi fitnah. Betul. Kan? Dalam masa yang sama, kita tak ada buat apa pun. Dan dia explain, Ustaz tu cakap kalau ada buat salah, minta maaf. Jadi benda tu macam, nampak tak? Kalau lah ada benda yang bisik mengatakan ni yang buat, jangan percaya. Betul. Kan? Sebab tu dalam rawatan Islam kata tak digalakkan lah untuk sebut nama, boleh jadi fitnah. Kan? Lepas tu kita ni bila dengar, yelah kita selalu pendengar ni komen ni tak percaya kan, ngarut lah. Kan? Nampak? Hati-hati tau. Betul. Takut nanti pergi kat kau. Tak adalah, bukan apa, jangan percaya sangat. Macam bukanlah jangan taksub sangat, cuma mendengar saja. Betul. Dan cerita orang sebelah ni bagi aku first time. Aku tak pernah lagi dengar mana-mana legenda. Siap ada legenda lagi berkenaan dengan hantu sebelah. Kan? Maksudnya hantu sebelah ni ada tak kawan Yana bercerita macam mana dia berjalan ke, ataupun macam mana dia kata berdiri di hadapan pintu tu? Saya ada kawan tapi dia lelaki lah yang duduk di asrama. Jadi dia yang bercerita pada saya yang biasalah budak lelaki kalau hujung-hujung dah nak habis sekolah ni, dia orang akan buat macam prank junior lah. So ni melibatkan dia punya junior yang konon-kononnya acah berani, yang percaya yang senior yang nak kenakan diorang. So bunyi ketukan pintu di dom dia tu membuatkan dia rasa macam annoying. Dia bangun. Siapa tu? Dia tanya. Aku ni orang sebelah. Macam tu lah. So bila dia buka pintu,
memang entiti yang dia nampak tu sebelah sahaja dan dia tak bergerak. Dia sebelah, memang sebelah je. So macam benda tu jadi legenda dekat asrama dia. Lepas tu macam berjangkit dengan asrama lain. Itu yang saya kongsikan pada kawan-kawan saya di situ. Yalah, bila dia sebut tu aku cuba nak membayangkan. Bila aku nak bayangkan tu aku ada terdetik pula. Macam mana macam tak betul kan. Dia macam lepas tu kan aku dah takut nanti muncul pula tak yakin. tak, satu, adakah dia dalam keadaan berdarah-darah ke? Itulah. Ataupun dia flat je ke kan? Sebelah hitam ke? Aku ada persoalan yang sama. Tapi tentang orang sebelah ni aku pernah dengar. Pernah dengar. Tapi dia kurang popular lah. Cumanya bila kita dengar daripada cerita Yana ni, seram juga. Betul. Yelah, duduk dekat pintu dengan sebelah, tiba-tiba dia masuk simut. Aku cuba bayangkan macam mana dia buka simut tu. Sebelah aku. Saya pun tak berani nak tanya kawan saya tu detail macam mana, sebab benda tu menyerupai saya. Saya macam okey, sampai situ je lah. Sampai situ je. Jadi lepas ni kalau ada orang siapa, kita tanya siapa tu, kita siapa tu? Orang sebelah, jangan buka. Kan? Nak orang sebelah siapa? Bagi tahu dulu. Okey, baik. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cerita yang kedua, pada siapa yang mengikuti perjalanan cerita saya kongsikan, segala yang ada pada saya, kelebihan ke apa, bermula daripada apa yang ada di rumah pusaka yang saya sedang tinggal bersama keluarga lah. Jadinya sebenarnya saya nak cerita beberapa kompilasi kisah yang berlaku di rumah pusaka ni sebelum saya ada di sini lagi. Jadi yang melibatkan pak saudara saya, ayah saya atau mak saya sendirilah yang duduk di sini. Okey, sewaktu nenek dan atuk saya masih hidup, so nenek dan atuk saya bersama dengan pak saudara saya. So pak saudara saya ni saya panggil busu saya lah. Okey. 3 beranak lah duduk dekat rumah ni. So waktu tu saya dan keluarga belum lagi menginap di sini lah. Jadinya bila nak dijadikan cerita, arwah nenek saya, dia merupakan seorang yang mudah dimasuki entiti. So badan dia ni macam satu medium yang mudah dimasuki oleh benda-benda mistik ni. Tapi selalunya macam jin Islam lah. Kalau diikutkan cerita yang disampaikan oleh ayah dan adik-beradik ayah yang lain. Jadi nak jadikan cerita, satu malam ni biasalah kadang-kadang budak-budak lelaki ni dia nak maghrib baru sampai rumah lepas main bola ke main takraw kan. Jadi pak saudara saya ni, busu saya ni bersama dengan sepupu dia baru balik daripada bermain takraw ke bola, saya tak pasti waktu tu. Jadinya dia balik. Dalam pada masa dia atas motor tu, nak parking motor tu, sepupu saya ni tegur, busu, kenapa nenek ada dekat luar? So sepupu saya ni panggil tu nenek lah, yang itu adalah mak kepada busu saya. Okay? Dia kata, kenapa nenek duduk luar bertelekung? Pintu tutup bagi apa semua. Busu saya tu macam, apa hal mak duduk luar kan? Dia pun parking. Dia parking motor apa semua. Dia panggil, Mak kenapa duduk luar? Nenek saya yang bertelekung ni terbaring di atas kerusi di luar rumah. Bertelekung putih. Lepas tu busu saya kata, sudah mak dah kena ni. Sebab mungkin pada diorang dah biasa yang nenek saya kena macam ni. Jadinya nak jadikan cerita, busu saya kata angkat je. Busu angkat je nenek, macam buat macam bridal punya style angkat tu lah. Macam angkat pengantin kan. Sepupu saya tegur, busu angkat tu betul nenek ke? Lepas tu busu saya dah macam, mak aku ke ni? Lantak lah. Dia pun dukung je. Dia dukung sebab dia rasa badan tu badan manusia kan. Dia yakin ni mak. Okay. Kau buka pintu cepat. Nak bawa masuk nenek ni. Dia tak pintu. Sepupu saya ni pun pergilah ke pintu nak buka pintu. Plot twist ni di sini, pintu tersebut kunci dari dalam. Okey. Rumah saya pernah cerita panjang kan. So bilik nenek saya berada di penghujung yang pertama. Bilik sembahyang berada di penghujung yang kedua. Jadinya nenek saya sembahyang di bilik dia. Atuk saya waktu tu mengaji di bilik sembahyang yang berada di hujung rumah. Jadi macam mana
nenek saya yang berada di dalam bilik tersebut boleh keluar rumah dan menguncikan diri dia daripada dalam. Faham? Okey. Lepas tu Busu saya suruh sepupu saya pergi depan rumah sana, ketuk tingkap bilik sembahyang. Panggil atuk keluar, buka pintu. Jadinya panggil atuk saya pun sekonyong-konyongnya pergilah ke pintu hadapan, buka pintu dan tengok, Allah, mak kau dah kena lagi. Mak kau dah kena lagi. Masukkan nenek saya kat dalam. Atuk saya pun memang, arwah atuk memang boleh mengubat jugalah. Cuba ubat, cuba keluarkan apa yang ada dalam badan nenek. Dan nenek pun sedar. Bila ditanya semula, dia tak tahu macam mana dia boleh tembus pintu keluar rumah. Dalam keadaan dia bertelekung. Dia kata lepas dia mengaji macam tu, dia tak sedar apa dah. Yang dia sedar, dia dah ada dalam rumah balik. Dia kelilingi oleh atuk saya dan busu saya dan sepupu saya lah. Itu antara kejadian mistik yang mengalami nenek saya. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua melibatkan busu saya juga. Waktu tu dia agak kecil berbanding cerita yang pertama tadi. Dalam umur dia 11 atau 12 tahun, tak silap saya lah. Dia bercerita yang dia sedang main bola di kawasan perumahan luar rumah pusaka ni. Okay. Dia main bola waktu tu tengah hari, tak silap saya. Dia biasalah kita main tanduk-tanduk bola, tendang bola ke atas semua kan. Dia main bola, dia tendang bola ke bahagian atas. Dia tendang ke atas, bola tak turun. Okay. Dia tunggu, bola tak turun. Bola dia hilang ke atas. Kawasan rumah saya ini, dia bukan hutan belantara dekat bahagian ruang laman ni, tak ada pokok-pokok hutan belantara. So lapang je. Jadi bila dia tendang bola tu, jenuh dia duduk cari mana pergi bola tu. Tak ada. Jadi dia macam berlari masuk dalam rumah. Dia tanya atuk saya, ayah, orang main bola, orang tendang ke atas, bola orang hilang. Atuk saya cakap seorang je, yang kau pergi main tengah hari kenapa? Pada muka. Itu je. Jadinya busu saya kata waktu tu dia kecil lagi, so dia malah nak fikir, dia pun masuk rumah. Petang tu lepas asar macam tu, dia main basikal dekat luar lah, bola dah tak ada. Dia kata dia tengah-tengah main basikal, tiba-tiba bola jatuh daripada atas, tak tahu dari mana. Dah. So siapa yang suruh bola tu, siapa yang bagi semula bola tu, dia pun tak tahu. Sebab kawasan rumah lapang, nak kata tersangkut kat pokok memang tak logik. So bola tu tiba-tiba muncul semula, jatuh daripada atas ke bawah, diberikan semula kepada dia. Itu pengalaman dia yang kedua. Pengalaman dia ketiga, dia rasa yang ini yang mungkin yang paling hardcore, tapi bukan dilalui oleh dia lah, dilalui oleh rakan satu kampung. Jadi ni nak jadikan cerita, busu saya dan sepupu saya ni satu sekolah. Macam tu lah, satu sekolah. Dan rumah saya ni macam saya pernah cerita, dia berada di kawasan bawah bukit. So kalau waktu sekolah nak pergi sekolah, nak naik bas, busu saya dan sepupu saya ni akan naik ke atas bukit, tunggu bas kat situ. So kalau tunggu dekat atas bukit tu, kita kalau paling ke belakang boleh nampak lah kawasan rumah ke bawah macam tu. Jadinya itu menjadi rutin mereka setiap hari pada waktu sekolah. Kemudian ada seorang lagi, kira kawan merangkap saudara dalam kampung ni. Kalau nak pergi sekolah, dia memang akan lalu di bahagian depan. Dia akan sapa lah busu saya dan ibu sepupu saya ni sebab tengah tunggu bas. Ada satu hari tu, busu saya dan ibu sepupu saya tak pergi sekolah sebab demam. So kawan ni yang selalu menyapa dia sewaktu tunggu bas ni, seperti biasa menjalankan rutin dia untuk pergi naik motor, beli nasi lemak kot, tak silap saya, untuk dibawa ke sekolah lah. So memang akan lalu bahagian depan rumah. Dia nampak sepupu saya dan busu saya berdiri di atas bukit memandang ke arah rumah. Sedangkan waktu tu busu saya dan sepupu saya ni tak pergi ke sekolah sebab dia orang demam. Jadinya apa yang dia buat, dia berhenti. Dia kata, weh, kenapa kau tunggu menghadap rumah ni? Sepupu saya dan busu saya ni tegak berdiri
tak pandang dia langsung, tak bercakap dengan dia langsung. Lepas tu kawan dia ni cakap, aku tengok kau keras je, aku pun tak nak lah tunggu lama-lama. Aku pun cakap lah, aku balik dulu Kau berpaling tak? Apa pun tidak. Kau masih lagi menghadap rumah dan memandang tepat ke arah rumah. Kemudian musuh saya cakap, lepas tu dia pun balik kata, aku tak pergi sekolah Aku tahu sebab lepas tu aku naik bas, aku cari kau tak ada. Rupanya kau demam. Habis tu yang aku nampak tadi, yang aku tegur tu siapa? Benda tu jadi satu tanda tanya, sampailah busu saya sendiri nampak kelibat yang menyerupai mereka tu. Dia nampak. Sebab waktu tu dia orang tunggu bas macam biasa. Okey. Tunggu bas di atas macam biasa, bas sampai dia orang pun naik bas. Kalau kita biasalah orang dulu naik bas, kan dekat belakang bas tu kan macam ada cermin besar. Kalau bahagian belakang tadi tu, yang kita boleh nampak bahagian belakang kan. Jadinya bila kita dah naik bas, bas bergerak ke hadapan, kita menuju ke belakang. Menuju ke belakang bahagian tempat duduk, dia nampak ada satu benda entiti berwarna putih terbang daripada tempat dia orang tunggu tu menuju ke rumah bawah. Okey. Benda tu terbang menuju ke rumah bawah, dan dia percaya benda tu adalah benda yang menyerupai mereka sebab memang hari-hari dia orang akan tunggu dekat situ. Cuma yang buat dia macam agak meremang, dia kata aku baru lepas tunggu dekat situ, adakah benda tu sama-sama menunggu bas bersama mereka. So kira bila busu saya dah masuk bas, baru dia turun ke bawah. So bila busu saya tak tunggu bas, dia yang menggantikan dia orang dekat atas tu. So itu antara cerita yang dikongsikan dengan saya lah, daripada side adik-beradik ayah. Itu baru satu, saya tak tahu mungkin ada lagi, tapi setakat ini itu saja yang saya kongsikan. Baik. Koleksi cerita daripada family lah kan. Okey, tapi cerita yang last ni seram. Betul. Macam mana dia benda menyerupai ni? Yalah, kadang-kadang kita tak ada pun amalkan apa pun benda pun kan. Tapi kenapa dia memilih untuk menyerupai ni? Nak kata dia macam mana kalau dia buat tu jadi tunggu bas pula tu kan. Tunggu bas tak penat ke? Betul. Panas pula tu. Betul lah. Dan yalah, macam sebelum ni pun Yana pernah beritahu persekitaran kawasan Wayana tu memang agak keras, betul? Betul. Dan Atuk sebabnya, Atuk pernah apa ni bagi tahu yang ada yang suka mengacau ke dengan Poksu busu Yana ke apa ke? Dia macam ni, nak dijadikan cerita dulu, kawasan rumah kita orang ni sebabkan dia membukit ke turun ke bawah. Sebelum rumah tanah diratakan memang kawasan hutan. Okay? Sebelum tanah ni dibeli dan diratakan memang hutan. Dan saya juga pernah mention sebelum ni, tak silap saya, kalau orang berubat nak buang-buang saka ke, buang benda-benda tak elok ni ke, diorang semua buang ke tanah ni. Jadinya kadang-kadang Pak saudara saya ada cerita juga lah, benda yang orang tu buang kadang-kadang muncul dekat rumah. Kadang-kadang arwah atuk pernah jumpa entah dari mana, entah kain kuning, botol dalam tu ada kain kuning, benda mengepek-ngepek dekat halaman rumah. Macam benda tu timbul satu persatu. Macam tu. Jadi mungkin apa sahaja yang mengganggu kami yang berada di sini atau masih berada di sini, mungkin adalah benda yang dibuang dahulu. Dan dia mungkin tak tahu nak pergi mana, arah dia di mana. Mungkin sebab sebelum ni mereka bertuan kan, so sekarang ni dah tak ada tuan. Maybe itu cara untuk diorang mengisi kekosongan diorang lah. Saya pun tak tahu, wallahualam. Macam tu lah cerita. Isi masa lapang. Okey, baik. Agak seram jugalah kan, bila kita kata lah rumah yang kita tinggal berada dengan kawasan-kawasan yang macam ni. Memang bagi aku agak seram lah. Macam kalau aku boleh bayangkan bila aku kecil-kecil kan, keluar rumah sepak bola kan, dia macam silent soccer pun ada, sepak bola hilang. Lepas tu baru muncul balik. Macam mana benda tu boleh masuk dalam dimensi yang lain benda tu memang benda tu simple lah. Seram dia simple, tapi dia macam kena fikir juga sebenarnya benda tu.
Macam mana? Dia pergi ke ni segitiga bermuda. Kan? Tapi yang macam mana Mak Yana Nenek. Okay, nenek itu boleh ada kat luar. Tu pelik juga. Kan? Macam mana seorang manusia macam mana dia boleh menembusi dinding? Aku terfikir adakah dia guna kuasa jumper? Tak tahu lah. Tapi kalau ikutkan kan, dia boleh jadi logik kan? Kalau kita dengar balik cerita kisah Nabi dulu kan, macam mana dia pindahkan istana kan, macam mana dia boleh pindahkan ataupun pergi ke satu tempat dan aku pernah dengar juga macam mana orang boleh pergi ke satu tempat yang jauh dengan laju sekelip mata. Aku dengar tentang ilmu lipat bumi kan. Jadi bila dengar balik cerita macam ni, lebih kurang macam ni, boleh jadilah kan, kuasa hilang-hilang. Betul. Tembus-tembus kan. Okay, alright. So cerita yang menarik pada Yana dah, aku rasa ada 4 kan situasi yang diceritakan. 4 cerita seram. 4 cerita seram yang disajikan dan semuanya menarik. Tapi aku paling berminat ni yang pertama tadi lah, hantu sebelah. Betul. Kan. Jadi adakah korang yang sedang menonton ni pernah dengar juga tentang hantu sebelah? Kalau korang pernah dengar atau ada pengalaman, cuba share dekat ruang komen. Boleh yang lain para pendengar atau para penonton boleh baca pengalaman korang juga. Betul. Jadi terima kasih kita nak ucapkan kepada Yana kerana masih sudi berkongsi dengan Santai Chill, dan juga terima kasih kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi kita tak tahu lepas ni kalau Yana masih ada cerita ataupun tidak kan. Tapi kalau ada, kita minta sudi-sudikanlah berkongsi di platform Santai Chill. Betul. Okey. Yana mungkin boleh, ada, insyaAllah. ada tak mungkin sepatah dua kata pesanan atau perkongsian dengan penonton Santai Chill? Satu je lah berkenaan dengan kisah yang pertama tadi. Mungkin benda ni dah banyak kali berulang, bunyi klise, tapi berhati-hati dan berpada-pada apabila kita berkata-kata. Dengan perbuatan kita pun, yang orang kata jangan berani sangat, jangan penakut sangat. Sebab kita ni tak tahu, kita bukan hidup sendirinya di sini. Ada dimensi lain, ada kaum lain yang mungkin mendengar dan terasa kita tak tahu macam mana kehidupan diorang. Jadinya sentiasa berhati-hatilah dalam berkata-kata. Kalau tak percaya pun diam je. Kalau boleh diam. Jangan cakap yang bukan-bukan. Itu je lah. Okey, baik. Jadi bukan berkata-kata je, menulis pun hati-hati. Betul. Ada sebuah peringatan lah kan. Sebab apa tau, dia umpama benda tu melisankan apa yang kau tulis lah. Nanti kita baca, kita lafaz kan. Bila lafaz kecil hati kan, kita orang tak apa kan. Janganlah cakap cerita bohong ke apa ke kan. Nak percaya tak percaya, sudah, itu sahaja. Okay, jadi terima kasih lagi sekali Yana kerana sudi meluangkan masa dengan Santai Chill, dan pada korang, thank you so much kerana support Santai Chill hingga ke hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.